sejahtera dan salam hormat kepada semua hadirin sekalian. Nama saya Felicity Morris dan juga saya daripada BMS Divisi 2. Hari ini saya akan membentangkan pentafsiran berterusan bagi subjek BMMI 1074 yaitu Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu dan juga BMMI 1094 yaitu Kemahiran Bahasa Melayu. Tajuk pembentangan saya hari ini ialah perbezaan peranan dan juga pemikiran tokoh pada zaman Pramerdeka dan juga zaman Pasca Merdeka. Kita dapat lihat bagaimana tokoh-tokoh kita berpikir dan juga berjuang mengikuti keperluan serta keadaan zaman mereka. Setiap zaman ada cabarannya tersendiri dan dari situlah kita boleh nampak perubahan cara kita berpikir dan juga hala tuju perjuangan. Baiklah, sebelum itu mari kita fahami dulu dua istilah penting yaitu pada zaman Pramerdeka dan juga zaman Pasca Merdeka. Baiklah, yang pertama sekali yaitu zaman Pramerdeka. Zaman Pramerdeka ini kita boleh faham sebagai zaman sebelum negara kita terbentuk dan juga mencapai kemerdekaan. Pada waktu itu Tanah Melayu masih belum lagi terbentuk karena negara kita belum lagi berdaulat dan juga masih dikenali sebagai Tanah Melayu karena berada di bawah penjajahan kuasa asing seperti British, Portugis dan juga Belanda, namun pada masa yang berbeza. Kehidupan masyarakat pada masa itu susah karena mereka tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Tapi yang menariknya dalam suasana yang begitu, terdapat beberapa tokoh yang berani menyuarakan suara mereka dan juga dapat berpikir jauh ke depan untuk memajukan lagi tanah mereka sendiri. Tokoh-tokoh ini mula menanamkan semangat kebangsaan dan juga semangat semangat untuk memperjuangkan hak bangsa dan juga menuntut kemerdekaan. Tokoh-tokoh ini bukan saja ingin berjuang dengan tenaga tetapi juga dengan pemikiran mereka yaitu melalui penulisan, pendidikan, dan juga gerakan sosial. Baiklah, bila kita beralih pada zaman Pasca Merdeka pula, keadaan ini sangat berbeza karena era Pasca Merdeka bermula pada 31 Agustus 1957 di mana negara kita akhirnya bebas daripada penjajahan. Tapi lepas merdeka, perjuangan belum lagi berhenti karena masih terdapat tokoh-tokoh yang berjuang untuk mendapatkan kebebasan dan ingin membangunkan lagi negara kita. Pemikiran tokoh-tokoh ini lebih terarah kepada membina bangsa yang berilmu dan juga dan juga untuk memperkukuhkan lagi perpaduan kaum. Jadi, jika kita dapat bandingkan dua zaman ini, kita dapat lihat satu kesinambungan yaitu perjuangan tokoh pada zaman Pramerdeka menjadi asas kepada kemajuan tokoh Pasca Merdeka yang dulu berjuang untuk menuntut kebebasan dan yang kemudian pula berjuang untuk mengisi dan juga mempertahankan kebebasan itu. Kedua-dua zaman ini saling melengkapi dan dari situlah lahirnya Malaysia yang kita banggakan pada hari ini. Jadi dalam pembentangan ini kita dapat lihat dengan lebih dekat siapakah tokoh-tokoh yang penting pada kedua-dua zaman ini dan bagaimanakah peranan mereka yang berbeza dan bagaimanakah pemikiran mereka dapat membentuk hala tuju negara kita. Baiklah, sekarang mari kita kenali dulu tokoh yang kita akan bincangkan yaitu Zainal Abidin bin Ahmad ataupun lebih dikenali sebagai Zaba. Sebut nama Zaba ini memang tidak asing lagi dalam sejarah bahasa Melayu karena beliau merupakan tokoh yang banyak berjasa dalam membentuk asas tata bahasa dan juga pemikiran bangsa kita. Zaba dilahirkan pada 16 September 1895 di Kampung Bukit Perdas, Batu Bikir, Jempol dalam daerah Kuala Pilah dan juga dalam negeri Sembilan. Beliau datang daripada keluarga yang berpegang teguh pada ajaran Islam dan juga menitik beratkan pendidikan. Kalau kita lihat, semangat keluarga beliau ini memang luar biasa karena dari kecil lagi Zaba sudah dibiasakan dengan ilmu dan juga nilai-nilai agama yang kokoh. Itulah sebab apabila beliau membesar, beliau dapat berfikiran lebih matang dan juga berpandangan jauh daripada kita. Zaba juga merupakan anak sulung daripada 3 adik-beradik. Ibunya bernama Intan Awaludin, berasal daripada Tanah Datar, Minangkabau, manakala bapaknya Ahmad Ibrahim berdarah putih Selinci daripada Kepulauan Riau.
Jadi, kita boleh lihat pengaruh budaya dan juga nilai daripada kedua keturunan ini boleh membentuk kepribadian beliau. Sebagai contoh, tegas, berilmu tetapi juga lembut dalam bertutur kata. Pada tahun 1917 pula, Zaba telah berkahwin dan dikurniakan seorang anak perempuan. Namun, selepas beliau berpisah dengan istrinya, beliau berkahwin lagi dengan Fatimah Umar yang turut membesarkan anak perempuannya itu. Walaupun kehidupannya ada cabaran peribadi, tetapi beliau tetap teruskan perjuangan dalam bidang pendidikan dan juga penulisan. Semangat beliau memang luar biasa kerana tidak semua orang mampu kekal untuk berbakti kepada masyarakat. Dan juga beliau telah meninggal dunia pada hari Selasa, iaitu pada tarikh 23 Oktober 1973. Namun pemergian beliau bukanlah satu kehilangan biasa kerana Zaba telah meninggalkan warisan ilmu dan juga pemikiran yang sangat besar, terutamanya dalam perkembangan bahasa Melayu, pendidikan dan juga pemikiran bangsa. Kalau tidak kerana usaha beliau untuk menyusunkan tata bahasa moden, mungkin bahasa kita hari ini tidak semantap sekarang. Beberapa peranan Zaba pada zaman Pramerdeka. Yang pertama ialah Zaba telah mengubah sistem ejaan Rumi bahasa Melayu. Beliau telah memperkenalkan sistem ejaan yang lebih teratur, logik dan juga konsisten supaya bahasa Melayu kita lebih senang digunakan dan juga lebih mudah untuk kita fahami. Sistem ini kemudian dikenali sebagai sistem ejaan Zaba 1933 dan juga telah digunakan secara meluas sebelum negara kita mencapai kemerdekaan. Bayangkan saja sampai hari ini pun asas ejaan moden kita masih banyak berpandukan hasil kerja beliau ini. Peranan beliau yang kedua ialah Zaba menulis karya ilmiah tentang bahasa Melayu, antaranya ialah buku tentang pelita bahasa Melayu. Dalam karya itu, beliau telah menerangkan cara penggunaan bahasa dengan lebih ilmiah dan juga lebih tersusun. Penulisan beliau bukan saja menjadi panduan kepada pelajar tetapi telah menjadi rujukan penting untuk guru dan juga sarjana bahasa Melayu pada era kini. Baiklah, selain daripada dua sumbangan besar tadi, Zaba juga telah memainkan peran penting dalam menstrukturkan pembelajaran bahasa Melayu. Beliau telah membina konsep tata bahasa yang lebih jelas dan juga lebih tersusun supaya bahasa Melayu dapat difahami dengan lebih mudah oleh masyarakat, terutamanya pada era Pramerdeka. Waktu itu, ramai orang Melayu belum begitu mahir untuk menulis ataupun memahami struktur bahasa yang betul. Jadi, usaha Zaba ini telah memberi kesan yang besar kepada masyarakat kerana telah membantu masyarakat untuk memahami. Melalui penulisannya, beliau telah membantu masyarakat untuk faham cara menggunakan bahasa dengan betul, bukan sekadar untuk berkomunikasi tetapi untuk menulis dan juga berfikir. Selain itu, Zaba juga telah berperanan dalam membangunkan kesedaran dan juga pemikiran nasionalisme bahasa. Daripada ayat ini, beliau telah menanamkan semangat cinta akan bangsa terhadap bahasa Melayu melalui karya dan juga penulisannya. Beliau selalu tekankan bahawa bahasa Melayu bukan sekadar sebagai alat komunikasi tetapi sebagai lambang jati diri bangsa. Kalau bahasa kita hilang, hilanglah maruah bangsa. Jadi itulah pegangan utama beliau. Seterusnya kita masuk kepada pemikiran Zaba, iaitu bagaimana beliau berfikir dan melihat peranan bahasa dalam membangunkan bangsa. Zaba ini bukan sekadar ahli bahasa tetapi juga seorang pemikir bangsa yang dapat berfikir jauh ke hadapan. Beliau telah menekankan bahawa penguasaan bahasa yang betul dapat menunjukkan tahap intelektual sesuatu bangsa. Bagi beliau, apabila rakyat pandai berbahasa dan tahu bagaimana menggunakan bahasa dengan betul, itu tandanya bangsa itu telah maju dari segi pemikiran dan juga tamadun. Sebab itulah Zaba sentiasa melihat pembangunan bahasa sebagai
asas kepada kemajuan masyarakat Melayu. Kalau bahasa kita teratur, pemikiran kita pun menjadi lebih teratur. Dan dari situlah lahir masyarakat yang berilmu dan juga berdisiplin dari segi apapun juga, terutama sekali dari segi bahasa. Baiklah, selain itu, Zaba juga berpandangan bahwa bahasa ini dapat mencerminkan akal budi dan juga tamadun bangsa. Maksud daripada ayat ini ialah cara kita menggunakan bahasa sebenarnya telah menggambarkan nilai, akhlak, dan juga pemikiran bangsa kita sendiri. Kalau bahasanya sopan dan indah, itu tandanya bangsa kita ini beradab dan juga berilmu. Sebab itulah beliau selalu tekankan kepentingan menjaga kualiti bahasa, bukan sekadar untuk komunikasi, tetapi sebagai cermin kepada maruah dan bangsa, dan maafkan saya, dan jati diri bangsa Melayu. Baiklah, Zaba juga berpendapat bahwa bahasa Melayu merupakan asas utama kepada penyatuan bangsa. Beliau melihat bahwa bahasa inilah yang mampu menyatukan rakyat daripada pelbagai daerah di tanah Melayu. Contohnya, pada zaman pra-Merdeka dahulu, masyarakat datang daripada latar belakang dan juga daerah yang berbeza. Ada yang dari utara, selatan, timur, dan juga barat. Namun bahasa Melayu dapat menjadi penghubung antara mereka. Apabila semua masyarakat dapat bertutur dan memahami bahasa yang sama, maka lahirlah rasa kebersamaan dan juga semangat satu bangsa. Bagi Zaba, kemajuan bangsa tidak akan tercapai jika bahasa sendiri tidak dipertahankan dan dimartabatkan. Ini bermaksud bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga sebagai tunjang yang mengikat kita untuk menjadikan bangsa kita ini satu. Baiklah, seterusnya, Zaba turut menekankan tentang keindahan bahasa Melayu. Menurut beliau, bahasa Melayu bukan hanya indah pada sebutan saja ataupun pada tulisan, tetapi juga pada nilai dan juga makna yang dibawanya. Bahasa ini telah mencerminkan kesopanan, budi pekerti, dan juga keterbitan budaya bangsa Melayu. Dan juga Zaba percaya bahawa apabila bahasa dijaga dengan baik dan serta digunakan dengan sopan dan juga beradab, maka lahirlah bangsa yang berilmu, berakhlak, dan juga berbudaya tinggi. Keindahan bahasa pada pandangan beliau melambangkan kehalusan jiwa bangsa kerana cara kita berbahasa boleh menunjukkan peribadi dan juga nilai dalam diri kita. Baiklah, ini antara salah satu karya Zaba yang populer ketika itu, yang bertajuk Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Baiklah, tokoh pada zaman pasca Merdeka pula ialah Profesor Emeritus Dato Dr. Nik Safia Karim. Baiklah, Profesor Dato Dr. Nik Safia Karim merupakan antara tokoh wanita yang cukup berpengaruh dalam dunia bahasa Melayu moden. Nik Safia Karim dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kampung Banggol, Kota Baru, Kelantan. Sejak muda lagi beliau sudah menunjukkan minat yang mendalam terhadap bahasa dan juga ilmu pengetahuan. Latar keluarga dan juga persekitaran yang menekankan kepentingan pendidikan menjadikan beliau seorang yang rajin dan juga sangat tekun untuk menuntut ilmu. Selepas menamatkan pengajian, beliau memulakan kerjaya dalam bidang akademik dan kemudiannya menyertai Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1989 sehinggalah 1990, di mana beliau telah memegang jawatan sebagai timbalan ketua pengarah dalam tempoh perkhidmatannya di DBP itu. Beliau telah banyak menyumbangkan usahanya untuk memperkukuhkan lagi dasar bahasa kebangsaan serta memperluaskan lagi penggunaan bahasa Melayu dalam bidang profesional dan pentadbiran negara. Selain daripada berkhidmat di
Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau juga aktif di Universiti Malaya. Di situ beliau telah memegang pelbagai jawatan penting seperti Ketua Jabatan, Timbalan Dekan, Dekan, dan juga Pengarah Akademik Pengajian Melayu. Melalui peranan-peranan ini, beliau bukan saja berkhidmat sebagai pensyarah dan juga penyelidik, tetapi juga telah menjadi mentor serta inspirasi kepada ramai pelajar dan juga ahli akademik muda, khususnya para wanita. Profesor Nik Safia Karim ini dikenal luas sebagai pakar dalam bidang tata bahasa, sosiolinguistik dan juga pengajaran bahasa Melayu. Beliau merupakan antara individu yang memainkan peranan besar dalam membentuk dan memodernkan sistem tata bahasa Melayu supaya sesuai dengan keperluan pendidikan serta perkembangan masyarakat, terutama sekali selepas merdeka. Bukan itu saja, beliau juga banyak menulis dan menghasilkan karya ilmiah yang menjadi rujukan penting dalam dunia linguistik dan juga pendidikan bahasa Melayu. Hasil tulisannya telah menunjukkan ketelitian, keilmuan, dan juga semangat tinggi beliau dalam memastikan bahasa Melayu ini terus berkembang sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa rasmi negara. Sepanjang kerjayanya, beliau telah menerima pelbagai anugerah dan juga pengiktirafan ilmiah sebagai tanda satu penghargaan atas sumbangannya yang begitu besar dalam memperkasakan bahasa Melayu. Salah satu sumbangan beliau yang amat dihargai ialah usaha memperjuangkan kedudukan wanita dalam bidang akademik dan juga ilmiah. Perkara ini merupakan sesuatu yang jarang diberi perhatian pada masa itu karena wanita belum lagi mendapat tempat dalam pendidikan. Beliau bukan saja memperjuangkan bahasa tetapi juga telah menjadi lambang wanita yang berpendidikan tinggi dan juga berwibawa, berilmu serta berdedikasi terhadap pembangunan bangsa. Ketokohan beliau terserah melalui kebijaksanaan dan juga keupayaan untuk menyampaikan ilmu dengan jelas serta berkesan. Hal ini telah menjadikan beliau antara tokoh bahasa yang paling berpengaruh selepas zaman kemerdekaan. Kesimpulannya, Profesor Datuk Dr. Nik Safia Karim ialah seorang tokoh wanita yang telah berjasa besar dalam dunia bahasa dan juga pendidikan negara. Kecekalan, kecerdikan dan juga komitmen beliau terhadap bahasa Melayu telah membuktikan bahawa wanita juga mampu untuk menjadi pemimpin dalam dunia ilmu dan dapat menyumbang ke arah kemajuan bangsa dan juga negara. Lama kamu menunggu. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada peranan penting Profesor Dr. Nik Safia Karim dalam memperkasakan dan memartabatkan lagi bahasa Melayu, khususnya dalam sistem pendidikan negara. Sebagai seorang ahli bahasa yang disegani, beliau menyokong sepenuhnya penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa utama dalam pengajaran di semua peringkat pendidikan. Bagi beliau, pendidikan merupakan asas utama pembentukan bangsa dan juga penggunaan bahasa kebangsaan dalam proses pembelajaran. Hal ini mampu mengukuhkan lagi identiti serta semangat cinta akan negara dalam kalangan pelajar. Nik Safia Karim berpendapat bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi ia juga merupakan jiwa dan juga roh sesebuah bangsa. Oleh itu, beliau sentiasa menegaskan bahawa bahasa Melayu perlu menjadi teras sistem pendidikan negara, bukan sekadar subjek tetapi sebagai bahasa ilmu yang digunakan dalam semua bidang pengajian, daripada sekolah rendah sehinggalah institusi pengajian tinggi. Selain itu, beliau juga menekankan kepentingan pemerkasaan bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu sebagai salah satu cara untuk memperkukuh pemikiran dan juga pembentukan jati diri pelajar. Bagi beliau, apabila pelajar dididik melalui bahasa ibunda, mereka bukan sahaja dapat memahami ilmu dengan lebih mendalam, malah dapat membina keyakinan diri dan
berpikir secara kritis serta kreatif dalam konteks budaya sendiri. Pandangan ini sejajar dengan usaha kerajaan untuk mengekalkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah dan juga universiti. Sumbangan serta pandangan ilmiah Nik Safia Karim ini telah mempengaruhi pelbagai dasar-dasar pendidikan negara, terutamanya dalam memperkukuh peranan bahasa kebangsaan sebagai wahana utama ilmu dan juga perpaduan nasional. Baiklah, terdapat juga beberapa pemikiran beliau terhadap bahasa Melayu ini. Baiklah, yang pertama, beliau menegaskan bahawa penglibatan pelajar dalam aktiviti kurikulum seperti pidato, debat, syarahan dan juga penulisan kreatif perlu dijalankan dalam bahasa Melayu. Menurut beliau, aktiviti seperti ini bukan sekadar meningkatkan kemahiran berbahasa, tetapi juga mampu memupuk keyakinan pelajar untuk berbahasa dengan baik dan juga yakin di khalayak ramai. Melalui usaha ini, pelajar dapat memperkukuh jati diri serta menjadikan bahasa Melayu sebagai medium utama dalam menyuarakan pandangan serta idea secara beradab dan juga bernas. Selain itu, Datuk Dr. Nik Safia Karim juga berpandangan bahawa bahasa Melayu berperanan sebagai wahana utama dalam penyebaran ilmu berpengetahuan. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu bukan sekadar bahasa komunikasi tetapi juga bahasa ilmu yang berpotensi besar dalam bidang penyelidikan, pendidikan dan juga penerbitan ilmiah. Pandangan ini menunjukkan pemikiran beliau yang jauh ke hadapan, iaitu untuk memastikan bahasa Melayu terus berkembang dalam dunia akademik dan juga keilmuan. Beliau mahu masyarakat ilmiah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penyelidikan dan juga penerbitan agar ilmu pengetahuan dapat disampaikan secara lebih meluas dan juga mudah difahami oleh rakyat daripada pelbagai lapis tidak kira latar belakangnya. Seterusnya, beliau turut memberi penekanan yang mendalam terhadap pengukuhan sistem linguistik dan juga tata bahasa Melayu. Beliau berpendapat bahawa ketelitian terhadap struktur bahasa amat penting kerana bahasa yang tersusun dengan baik dapat melahirkan pemikiran yang logik dan juga berdisiplin. Dalam erti kata lain, apabila seseorang itu mampu menggunakan bahasa yang tepat, maka cara berfikirnya juga akan lebih teratur dan juga lebih bernas berbanding orang lain. Pemikiran ini jelas menunjukkan bahawa Datuk Dr. Nik Safia Karim telah melihat bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga sebagai asas kepada pembinaan akal budi dan juga tamadun bangsa. Selain itu, beliau juga telah menekankan tentang pemeliharaan keindahan dan juga kehalusan bahasa Melayu. Beliau telah menyuruh agar setiap penutur bahasa Melayu sentiasa mengekalkan kesantunan, ketepatan ejaan, serta penggunaan sebutan baku dalam setiap pertuturan dan juga penulisan. Bagi beliau, bahasa yang indah dapat mencerminkan kepribadian bangsa dan yang tinggi nilai moral dan juga budi bahasanya. Beliau juga percaya bahawa apabila bahasa digunakan dengan sopan dan juga tepat, maka ia bukan sahaja dapat memperlihatkan keindahan komunikasi, tetapi juga dapat menjadi lambang jati diri bangsa yang beradab dan juga berilmu. Justru, usaha untuk mengekalkan kehalusan dan juga keindahan bahasa Melayu amat penting untuk memastikan generasi yang akan datang dapat terus menghargai warisan bahasa ibunda ini. Baiklah, ini antara karya beliau, antaranya ialah Tata Bahasa Dewan edisi ketiga dan juga Panorama Bahasa Melayu Sepanjang Zaman. Baiklah, itu saja daripada saya untuk sepanjang topik ini berkaitan dengan peranan dan juga pemikiran tokoh daripada zaman pra-merdeka dan juga zaman pasca merdeka. Sekian, terima kasih.